Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita akan membicarakan tajuk Indahnya Kebun Datuk. Tajuk ini kita akan fokuskan kepada standard kandungan 5.1. Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 5.1.1 memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks. Fokus kita pada hari ini iaitu golongan kata yang melibatkan penjodoh bilangan. Objektif pada hari ini iaitu pada akhir PDPR nanti kamu semua dapat membina ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. Kemahiran kita pada hari ini iaitu kemahiran tata bahasa dengan aktiviti menggunakan penjodoh bilangan. Okey, maksud menggunakan penjodoh bilangan ialah kita akan membina ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan. Kalau sudah bersedia, boleh rujuk buku teks di muka surat 37 dan sama-sama kita saksikan ataupun kita perhatikan apakah yang terdapat dalam buku teks muka surat 37. Tapi sebelum itu, saya ingin ingatkan kembali kepada kamu mengenai apakah itu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan manusia. Okey. Kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan. Okey, kalau bilangan mestilah dia ada kata bilangan. Kata bilangan contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, cuba kita tengok contoh. Saya cuma mengemukakan beberapa contoh sahaja. Okey, kita tengok biji. Biji ini maksudnya benda kecil, bulat atau seakan-akan bulat. Contohnya, cawan, bola, gelas, labu, apple. Okey, contoh penjodoh bilangan ialah kalau gelas ni kita panggil dia biji. Sebiji gelas. Se tu maksudnya kata bilangan. Kalau dua maknanya dua biji gelas. Dua ialah kata bilangan. Yang berkaitan dengan nombor kita panggil dia kata bilangan. Okey, kita tengok pula yang kedua, ikat. Ikat ni maksudnya benda yang diikat. Contohnya sayur, lidi, papan. Okey, itu ialah ikat. Contohnya seikat sayur, 5 ikat sayur. Okey. Yang seterusnya kita tengok gulung. Gulung ni maksudnya benda yang panjang dan bergulung. Contohnya filem, kertas, tikar. Okey. Seterusnya kita tengok buah. Benda besar dan padu yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Contohnya kereta, rumah, buku, mesin, taman. Okey, itu ialah kita panggil buah. Ada juga yang berkaitan dengan
pasang. Contohnya sepasang burung. Okey, sepasang baju, sepasang seluar ataupun kasut. Okey, itu kita panggil pasang. Okey, kalau sudah faham, kita boleh rujuk balik buku teks muka surat 37 tadi. Dalam kotak yang berwarna merah jambu tu, itu ialah penjodoh bilangan. Contoh yang pertama, sepasang. Okey, sepasang apa tu? Burung, maknanya 2 ekor. Burung kita panggil sepasang. Okey, kita tengok rumpun. Buluh kita panggil rumpun sebabnya dia tumbuh, bukan tumbuh sebatang, dia tumbuh banyak. Itu kita panggil rumpun. Okey, sebatang. Sebatang tu apa tu? Sungai ataupun jalan raya pun kita panggil sebatang. Sebuah. Okey, rumah. Okey, sekawan. Kawan apa tu? Kerbau. Okey, kalau banyak kita panggil sekawan. Kalau seekor kita panggil seekor lah. Kalau 2 ekor kita panggil 2 ekor kerbau. Okey, berkas. Berkas tu maksudnya benda yang diikat dengan lebih besar daripada lidi tadi. Okey, seberkas lidi pun kita boleh panggil. Benda yang diikat, contohnya kayu api, buluh. Okey, seterusnya botol, seekor, bakul, bilah, deret. Deret ni maksudnya benda yang berderet. Okey, sederet kedai, sederet sayur-sayuran. Okey. Cuba kita baca. Pokok buluh itulah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Okey, Datuk, apakah fungsi tin-tin kosong yang diikat dengan seutas tali itu? Tin-tin kosong itu berfungsi untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Bunyi tin-tin kosong itu akan menakutkan haiwan tersebut. Okey, patutnya baca dari atas tadi. Wah, banyaknya pokok buah. Mengapakah Datuk tidak menebang 3 rumpun buluh itu? Itulah jawapan dia. Pokok itu lah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Okey, tak faham kan? Okey, kita tengok satu lagi. Okey, kita pergi pada tugasan. Tugasannya ada 2 benda je. Senang saja tugasan untuk awak hari ini. Okey, kita cuba perhatikan tugasan. Okey, ini adalah tugasan pertama, buku teks muka surat 37 tadi. Awak nampak banyak kan warna pink tu kan? Jadi tugasan awak hari ini, pilih 5 daripada penjodoh bilangan di sebelah, kemudian bina ayat. Awak pilih 5 je daripada banyak-banyak tu. Sepasang, rumpun, sebuah, sebatang, sekawan, berkas, deret, botol, seekor, bakul, bilah. Tu ada banyak. Awak pilih 5, awak buat ayat dalam buku tata bahasa. Kita tengok pula tugasan yang kedua. Tugasan kedua, sila buka buku latihan aktiviti muka surat 43. Okey. Tu dia dah bagi penjodoh bilangan. Botol, utas, biji, batang, berkas, ketul. Ada 6. Awak bina ayat. Botol untuk apa? Botol untuk minyak masak. Utas untuk dalam depan budak tu ada benang. Okey, seutas benang. Biji, ada gelas 2. 2 biji. Apa lagi? Batang, krayon. Berkas, lidi. Ketul, batu. Jadi awak boleh buat ayat berdasarkan penjodoh bilangan yang diberikan. Contohnya, awak tulis 2 biji gelas diperlukan untuk melakukan uji kaji tersebut. Contoh. Okey, beberapa ketul batu digunakan untuk apa dia nak buat apa? Contohlah, awak terpulang pada awak lah. Okey, bina 6 ayat dalam buku aktiviti. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kamu dapat fahami dan juga dapat mengingati apa yang telah kita pelajari. Okey, jangan lupa isi kehadiran dan
siapkan tugasan yang telah diberikan. Okey, apabila bersemuka nanti saya akan pungut buku untuk periksa semula kerja-kerja yang diberikan sebelum ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.